laksa Kedah, laksa Sarawak dan laksa Johor. Laksa Kedah ni unik dia, ada di kalangan kita yang makan dengan bihun goreng. Yang penting kuah kena pekat, and then kena cukup timun, ada bawang, ada nenas, ada telur. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 1 Jun 2021 hari Selasa pada hari ini, anda bertemankan saya Uyana Arsyad dan seorang lagi rakan setugas saya iaitu Sugita Chandran yang berada di mana tu Sugita? Mungkin boleh kongsikan? Saya berada dekat Damansara je, Yana. Selamat tengah hari penonton-penonton Wanita hari ini. Yana sihat, Yana? Sehat, Alhamdulillah. Sugi sihat? Sihat. Ingatkan hari ni boleh jumpa Yana dekat studio tapi situasi berbeza sedikit ni. Orang kata giliran saya untuk bersiaran dari kereta. Tak apa, saya kira ini adalah salah satu kerinduan yang kita semua rakyat Malaysia alami dan lalui, yang mana kita rindu dengan orang yang tersayang, orang yang terdekat dengan kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Tapi tidak mengapa, kita pegang dulu rasa rindu itu sebab sekarang ini Sugi, hari ini adalah hari pertama kita semua di seluruh Malaysia memulakan PKP 3.0, okey, yang mana saya kira 14 hari yang akan datang ini adalah total lockdown sama seperti PKP 1.0 yang berlangsung pada 18 Mac 2020 tahun lalu. Ya, betul tu, Yana. Jadi saya kira rakyat Malaysia pernah merasai orang kata situasi ini bukanlah yang baru, jadi kita sama-samalah ikut apa yang harus kita ikuti, Yana. Tapi sebelum tu, Yana, sebelum kita berkongsi lebih lanjut mengenai update COVID ni, ingin juga kami di WHI mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 kepada stesen TV3. Betul. Kata happy birthday lah, ya. Betul tu Sugi. Sedar tak sedarkan dah 37 tahun anda bersama dengan TV3 dan TV3 juga bersama dengan kita semua. Dan saya secara peribadi mula masuk keluarga besar TV3 pada tahun 2015 lah Sugi. Waktu tu saya dari pencarian Nona Manis. 2015 dan sedar tak sedar 6 tahun kemudian saya masih lagi bersama dengan TV3 dan saya kira ini adalah salah satu pengalaman peribadi yang sangat-sangat bermakna buat saya. Kalau Sugi pula, bila kali pertama Sugi bersama dengan Media Prima? Saya mula bersiaran dengan WHI TV3 pada 1 hari bulan Januari 2019. Jadi ini telah masuk tahun ketiga. Dan 1 hari bulan Januari 1996 juga merupakan tarikh mana WHI mula bersiaran. Siaran pertama WHI adalah pada 1 Januari 1996 dengan ramai orang kata personality TV yang terkenal yang pernah mengacara di WHI. Antaranya adalah Aziza Arifin, Ifa Razia, termasuk orang kata penerbit kita pada hari ini, Irin Putri yang juga pernah pengacara di WHI. Ya. Dan ramai lagi termasuklah. Betul, dan saya kira TV3 juga seringkali melahirkan banyak sangat program-program yang dari dahulu sehingga ke hari ini masih lagi relevan. Contohnya seperti Nona, seperti Jejak Rasul, seperti Majalah 3 yang dari dahulu sehingga ke hari ini, saat ini masih lagi menemani anda di kaca televisyen rumah anda. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-37 TV3 dan kepada anda semua, kalaulah nak memberikan ucapan kepada TV3 sendiri, boleh tag sahaja TV3 di akaun Instagram TV3 Malaysia dan berikan ucapan anda. Okey, baik Sugi. Hari ini juga seperti biasa kita nak memulakan siaran. Seperti biasa kita nak war-warkan kepada anda semua tentang status COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita.
kalau kita lihat sejak 2 hari yang lalu, semalam dan kemarin, berlaku penurunan dari kadar kes baharu di negara kita, Sugi. Saya kira ini adalah sesuatu yang boleh kita ucapkan tahniah juga kepada seluruh rakyat. Kerana kalau sebelum ini nak mencecah 10,000, angkanya sudah 9,000 lebih. Tetapi hari ini dan kemarin dan semalam, kes sudah pun turun sebanyak 6,824 kes dan juga kes kematian baharu adalah sebanyak 67 kes, Sugi. Ya, dan seterusnya kami juga ingin berkongsi dengan anda semua apa yang telah dikongsikan oleh Perdana Menteri Malaysia dalam perutusan khas yang telah pun berlangsung semalam, di mana dalam Pemerkasa Plus telah pun diberitahu sebanyak ada beberapa pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang akan disalurkan, di mana sebanyak 340 bilion ringgit Malaysia untuk dimanfaatkan kepada 20 juta isi rumah dan 2 juta perniagaan. Dan dengan Pemerkasa Plus juga RM40 bilion yang mana 3 matlamat utamanya antaranya adalah untuk mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, yang keduanya meneruskan agenda prihatin rakyat dan yang ketiga menyokong kelangsungan perniagaan. Dan selebihnya untuk anda dapatkan info-info terkini, anda bolehlah rujuk kepada sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang sah. Boleh juga rujuk ke Buletin Utama TV3 di mana di sini dituliskan segala insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita semua dalam tempoh PKP 3.0 ini. Baik, hari ini seperti yang anda lihat dalam montaj awal-awal tadi, di mana kita nak bersembang segalanya tentang laksa. Saya secara peribadi adalah seorang yang memang suka sangat laksa dan bukan sejenis laksa yang tertentu, tetapi semua jenis laksa. Baik laksa Sarawak, baik laksa Utara, baik laksa Johor, semuanya saya suka. Dan kepada anda juga mungkin nak berkongsi dengan kami semua tentang apakah menu laksa kegemaran anda. Dan mungkin ada juga yang nak share resepi laksa kegemaran anda. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan silalah tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang telah kami janjikan tadi, Sugi, hari ini kita ada sebuah perang yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda semua, iaitu Perang Laksa. Hari ini kami nak kongsikan segala-galanya tentang laksa, baik dari Sarawak, Johor, Utara mahupun laksa Siam. Kalau anda sudah bersedia, Sugi, mari kita mulakan perang laksa kita. Okey, perang laksa yang pertama, perang laksa antara siapa dan siapa, Yana? Baik, yang pertama ni kita nak ucapkan selamat datang dalam talian kepada Chef Adu Amran dari Adu_sugar, okey, yang akan berkongsi dengan kita resepi ataupun cara untuk membuat laksa Johor. Assalamualaikum Chef Adu. Waalaikumsalam. Tadi kenapa sebelum nak cakap laksa Johor tu lambat sikit tadi? Dah mula dah dia punya perang, Chef. Kan? Apa-apa pun, ya. Dengan kesungguhan Chef nak orang kata memartabatkan laksa Johor, boleh Chef kongsikan sebenarnya laksa Johor ni apa keistimewaannya, Chef? Sebab hari tu dekat laman sosial saya lihat ramai yang orang kata mempertahankan laksa Johor. Okey, sebenarnya saya tak ambil pot pun masa berperang laksa tu. Memang saya tak ikut langsung sampai saya punya manager sendiri alerted me, only then I knew about the perang apa benda semua. Okay. Sebenarnya tak ada apa pun yang kita nak martabatkan. Cumanya bagi saya, semua laksa tu sedap. Tapi laksa Johor ni dia agak berbeza sedikit kerana kita menggunakan spaghetti. Yang diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar pada abad ke-19, awal abad ke-19. Jadi benda ni dah lama dah, kata orang tu over 100 years. So dia punya kelebihan tu ataupun mungkin kelainan, kita menggunakan spaghetti instead of rice noodles ataupun mi yang menggunakan beras ataupun mi kuning dan sebagainya. Itu kelainan ataupun mi siam ataupun bihun. Baik. Dan Chef, mungkin Chef boleh kongsikan juga antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat laksa Johor ni, selain daripada mi-nya ataupun spaghetti itu sahaja, apa lagi antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuahnya?
Okey, yang banyak diperdebatkan pada dalam perang itu hari adalah penggunaan ikan. Ada orang kata mesti kena guna ikan parang ataupun kalau tak ada ikan parang kena gunakan ikan tenggiri. Ini semua kata orang ikan have. Ikan tenggiri lagilah mahal. Lagi mahal ikan tenggiri 1 kilo sampai RM40, RM50. Siapa mampu nak buat laksa Johor menggunakan ikan tenggiri? Memang kalau traditionally atau mengikut tradisinya kita menggunakan ikan parang. Kalau tak ada ikan parang, okey, kalau anda malas nak kata ikan parang is very bony kan, banyak tulang. Jadi kalau anda malas nak keluarkan tulang daripada ikan parang, gunakan ikan tenggiri kalau anda berkemampuan. Tapi kalau tak, ikan kembung pun boleh gunakan, tak ada masalah pun. Jadi itu yang antaranya. Lepas itu kita ada juga menggunakan udang segar dan juga ikan kering kurau. So 3 jenis makanan laut yang digunakan dalam penggunaan untuk membuat kuah laksa Johor ni. Okey, baik. Dan chef, mungkin chef boleh kongsikan bagi chef sendiri nak bagi kuah dia, sebab ialah laksa kuah dia yang orang kata menjadi perhatian kan. Jadi mungkin chef boleh kongsikan apa yang chef lakukan untuk memberikan orang kata kelainan itu ataupun kesedapan yang lebih kat kuah tu. Okey, kalau di restoran saya, ada juga restoran di Bangsa, saya memang menggunakan 3 jenis makanan laut ni, iaitu ikan parang, udang segar dan juga ikan kering kurau. Ada orang gunakan udang kering, tapi saya tak gunakan udang kering sebab kalau terlebih udang kering dia jadi macam mi Bandung pula, dah jadi lain dia kan. Okey, itu antara 3 makanan laut yang penting sekali untuk kata orang tu pembinaan laksa Johor. Lepas itu kalau kita masak, especially kalau kita nak berniaga, janganlah kedekut bahan. Memang kena banyak sebab laksa Johor adalah dia punya kuah laksa adalah kuah yang paling pekat dalam dunia, bukan dalam Malaysia saja, kerana traditionally kita makan laksa Johor menggunakan tangan. Jadi kalau kuah tu cair, habislah satu baju dengan kuah laksa kan. Jadi kuah kena pekat. Jadi untuk memekatkan kuah, kita tak gunakan tepung jagung dan sebagainya. Jadi kita perlu menggunakan penggunaan ikan ataupun makanan laut secukupnya untuk memastikan yang kuah kita itu pekat. Sugi, saya sebenarnya memang tertarik bila chef kongsikan yang laksa Johor ni sebenarnya pada awalnya dimakan menggunakan tangan. Sebab biasanya kalau laksa selain daripada laksa Johor memang kita kena makan sudu dengan garfu kan. Tapi kan chef, selain daripada penyediaannya juga, kita tertarik juga untuk berkongsi tentang gunya. Kalau laksa-laksa yang lain kita akan makan dengan bawang, dengan timun. Tetapi laksa Johor ni istimewanya juga ada tambahan-tambahan lain seperti toge, seperti kacang panjang. Betul tak chef? Mungkin boleh kongsikan. Betul. Kita memang ada tauge. Lepas tu tauge kita tak blanch ataupun kita tak masak. Tauge mentah. Tapi kita kena make sure yang tauge tu memang tak ada yang hitam-hitam. Tauge dia kena putih, cantik. Lepas itu kita memang ada kacang panjang. Kita ada daun kesum, daun selasih. Setengah-setengah orang guna bunga kantan. Saya tak guna bunga kantan. Lepas itu kita ada juga lobak asin. Jadi laksa Johor ni sebenarnya bagi saya adalah satu makanan yang komplit yang menggabungkan tiga etnisiti dalam Malaysia ni, Melayu, Cina dan India. Campurlah pula Itali, spaghetti kan. Sebab kesemua bahan-bahan yang digunakan dalam pembikinan laksa Johor mempunyai ciri-ciri ketiga-tiga populasi ataupun etnisiti yang besar di dalam negara kita. Baik. Ya, Yana. Sugi, tadi saya tertarik bila chef kata dia tidak menggunakan bunga kantan seperti sesetengah orang lain yang mungkin akan masukkan bunga kantan dalam menyediakan laksa Johor ni. Mungkin chef boleh kongsikan kenapa chef tak gunakan bunga kantan ni, chef? I think it's just a preference. In fact, dalam keluarga saya pun kami tak menggunakan lobak asin. Sebab sebenarnya kalau kita study, sebagai chef yang biasa kita study tentang rasa, kita buat research on taste, colours and textures, apa benda semua kan. Kalau kita kaji, bunga kantan dan daun kesum mempunyai rasa yang sama. Walaupun dua benda yang berbeza, tapi kalau you close your eyes, you bayangkan bau bunga kantan dan bau bunga kesum dan you bayangkan rasa bunga kantan dan rasa daun kesum, sama sebenarnya. Jadi kami memang tak gunakan. In fact, dalam kita buat pembikinan asam pedas pun kita tak gunakan bunga kantan. Kita gunakan daun kesum saja. Okay, baik. Tapi orang Johor jangan marah. Ya, saya sejujurnya tak pernah makan laksa Johor. Okay, ya tak, yang pastinya rakan pengacara kami Farin Ahmad mesti bangga sebab dia orang Johor. Betul. Kan? Tapi chef nak tahulah kan, biasa kalau kita makan spaghetti pun, mi dia tu, spaghetti tu, ada orang masak dia nak terlalu lembut, ada orang dia masak betul-betul macam okay, that's the limit lah kan. Kalau untuk laksa Johor ni, mi tu pun memainkan peranan juga kan, spaghetti. Jadi bila nak rebus spaghetti tu, adakah kita perlu memastikan dia betul-betul lembut ataupun ala kadar saja baru dia orang kata blend in dengan betul dengan kuah dia?
Okey, ini soalan yang sangat bagus. Sebenarnya kalau ikut saya lah, kalau ikut pendapat saya, kalau ikut orang Johor dia akan masak sampai lembut. Okey. Tapi sebab saya sebagai seorang chef, sebab spaghetti adalah satu bahan makanan orang Itali. Jadi cara pemasakan saya still masak al dente. So maknanya dia tak terlalu lembut kerana itu yang saya prefer. Dan Okey. juga sebab bila kita menjalankan restoran, kita kena ikut kata orang tu tata susila macam mana makanan tu harus disajikan kepada kita punya customers. Jadi saya mengikut, kalau saya tak terlalu lembut dan juga tak terlalu keras saja, sedang-sedang kata orang tu masih ada bite dekat situ. Dan Baik. juga kalau kita dalam hidangan laksa Johor ni, kita chopkan dia yang kita buat macam bentuk nombor 8 tu kan, kalau ikut tradisinya lah. Tapi kalau di restoran saya tak buat macam tu sebab kalau kita buat macam tu dan kita biarkan dan dia punya temperature ataupun suhu spaghetti itu akan turun, akan jadi sejuk. Okey. Jadi kalau orang yang datang ke restoran dia tak suka makanan yang sejuk. Jadi kalau saya memang masak spaghetti dia there and then, lepas tu Baik. make sure the spaghetti is panas dan kita hidangkan dengan kuah dia. Okey, baik. Sebenarnya banyak juga yang dah dikongsikan oleh Chef Adu tentang cara penyediaan laksa Johor ni. Dan Chef, ada tak social media yang Chef nak kongsikan dengan para penonton? Silakan. Dua Instagram. Saya punya personal Instagram is Chef Adu Amran. Okey. Dan juga restoran saya punya Instagram iaitu adu_sugar. Tolonglah kata orang tu follow kita punya Instagram dan juga kita ada jual laksa Johor paste. Tak payah nak ambil Baik. isi ikan. Beli saja. Sedap. Tambah lagi air tangan Chef Adu kan. Baik, Chef, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Nanti kasih, bila Chef. PKP dah berakhir, jemput-jemputlah datang ke studio Wanita hari ini. And by the way, selamat hari jadi ke-37 TV3. Terima kasih, Chef. Jangan ini. Baik, Sugi. Dari Ya. Johor, kita nak terbang terus ke Sarawak. Sebab sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Nur Suzaini Majing. Yang akan berkongsi dengan kita tentang laksa Sarawak. Okey. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Hai, Suzani. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Sekarang ni berada di mana? Damansara. Oh, okey. Tapi adakah Suzani orang Sarawak ke macam mana? Ya, saya memang orang Sarawak. Babang Mr. Iban, Okey. agama Islam dari Sarawak. Okey, di mana specifically di Sarawak tu? Dekat Suriaman, Lubuk Antu. Oh, okey. Baik. Hari ini nak bercerita tentang laksa Sarawak kan, Suzani? Ya. Okey, mungkin boleh ceritakan pertama sekali apa sebenarnya antara keistimewaan laksa Sarawak ni? Silakan. Laksa Sarawak ni, dia mempunyai resepi rempah dia tersendiri. Orang kata, kuah dia tu, dia diperbuat daripada rempah. Dia seakan-akan kari tapi bukan kari. Okey. Kuah dia gabungan dari rasa manis, masam, pedas dan semua cukuplah. Okey, dan rempah tu tadi apa antara rempah yang digunakan? Rempah tu kita orang gunakan cinta manis, cinta putih, ketumbar, buah keras dengan belacan, serai, bawang, bawang putih, bawang merah lah, bijan, cili kering. Dan Bahan-bahan tu semua kita blend lah. Blend. Blend, kemudian kita tumis sehingga dia menjadi paste laksa untuk kita buat kuah dia. Okey. Jadi itu bahagian pertamanya lah ya? Ya, itu bahagian pertama untuk kita buat paste dia dulu sebelum dia jadi kuah dia. Okey. Kemudian apa? Kemudian selepas tu kita masak paste tu, masak sehingga dia pecah minyak sampai dia betul-betul macam paste lah. Dari kuning dia jadi kemerah-merahan. Lepas tu kita rebuslah ayam, udang. Selepas ayam dan udang tu masak, kita angkat air rebusan daripada udang dan ayam tu, kita jadikan kuah. Kita letakkan paste tu, paste yang kita buat tadi tu dalam kuah yang air rebusan tadi tu. Oh, dan saya kira inilah antara keistimewaan laksa Sarawak kerana menggunakan air rebusan udang dan juga ayam kan? Dia keistimewaan dia daripada situ dengan rempah-rempah yang kita guna untuk masak paste tu tadi. Sebab dia kelihatan, sebab banyak yang tanya, dia seperti kari kan, tapi dia tak ada rasa kari. Dia rasa rempah bergabung dengan lemak santan, dia ada rasa masam, manis, pedas. Dia memang tak ada rasa kari.
Dan kemudian itu santannya, kita masukkan santan. Santan dengan susu cair. Untuk susu ambil cair. lemak tu. Kita gunakan santan. Aha, jadi bila dah masukkan semua bahan-bahan ni, kiranya kuahnya dah siap lah ya? Ya. Yang bahan pertama dia tu, yang penting tu paste dia tu. Okey. Yang pertama tu, dekat situlah dia, orang kata keistimewaan dia. Rempah ratusnya tu tadi ya? Rempah ratus dia tu. Yang pertama tu, step pertama tu tadi. Okey, kemudian dari segi mi-nya pula, mungkin boleh kongsikan? Mi-nya kita gunakan mihun. Mihun sahaja ya? Ya, mihun sahaja. Okey, dan seterusnya gunya, Puan Suzani mungkin boleh kongsikan. Itu saya lihat ada cari-cari ayam, ada dia juga udang. Okey, dia ada ayam. Kita boleh makan dia dengan isi ayam yang direbus tadi, udang, lepas tu fish ball or fish cake lah, daun ketumbar, limau kasturi, ada sambal belacan, dia ada sambal belacan dia sendiri. Wah. Lepas tu limau kasturi, ketumbar tu lah, toge. Okey, dan penyediaan sambal belacan tu sama macam biasa ke? Tak, dia lain. Dia kena tumis, renyah. Okey. Dia tak seperti yang sambal belacan biasa tu lah. Aha, okey, menarik sebenarnya perkongsian laksa Sarawak daripada Suzani ni tadi. Dan mungkin dari Suzani sendiri, apa sebenarnya antara menu lain yang disediakan di Homemade_by Nur ni? Saya antaranya adalah kek lapis Sarawak, macam kek lumut, kek masak manis, kek belacan. Nama dia kek belacan tapi sebab rupa dia macam belacan lah, tapi dia tak ada rasa belacan lah. Wah, macam pertama tu. kali saya dengar kek belacan. Ya, sandwich. Kek belacan tu antara kek yang legend lah dekat Sarawak. Oh, okey. Lepas ni boleh datanglah kongsikan tentang kek belacan pula. Okey, insyaAllah. Dan social media, Suzani kalau boleh kongsikan sekali lagi. Saya ada Instagram, Homemade by Nur. Okey, baik. Homemade by Nur. Ya. Okey, baik Suzani. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Okey, sama. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya pula secara peribadi kan mula try ataupun rasa laksa Sarawak waktu tu ketika saya masih lagi belajar di Universiti Malaya. Roommate saya waktu tu, Emma Kamarzaman, dia merupakan orang Sarawak dan dia yang datang ke dom kami dan bawa laksa Sarawak untuk saya rasa. Sampai sekarang saya ingat saya terus jatuh cinta dengan laksa Sarawak. Okey, baik. Seterusnya kita nak berkongsi pula kepada anda tentang dua lagi laksa. Satu laksa Kedah, satu lagi laksa Siam. Dan sudah pun bersama dengan kita dalam talian, kita bersama dengan Siti Haja Mahazir dan juga Anith Balkis Ramli dari Rumah Laksa. Assalamualaikum, Balkis. Waalaikumsalam. Balkis seorang ya? Sepatutnya dengan Siti Haja, tapi mungkin lain dia kot. Okey, tak apa. Balkis dah ada pun, kita dah bersyukur dah sangat-sangat. Okey, Balkis. Pertama sekali Balkis nak kongsikan terlebih dahulu. Di Rumah Laksa ni kan, saya fahamkan kalau kita sebut nama pun rumah kan. Jadi memang ada macam-macam jenis laksa ya? Ya, betul. Di bawah rumah ni kita ada 4 rakyat. Rakyat laksa Sarawak, laksa Johor, laksa Kedah dengan laksa Siam. Wow, dan hari ini nak berkongsi dengan penonton setia wanita hari ini tentang laksa Siam dan laksa Kedah, betul? Ya, betul. Okey, Anith mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu tentang laksa Siam. Okey, macam saya buat laksa Siam. Laksa Siam ni tak ramai tahu. Okey. Tapi kalau belah utara macam saya daripada Kedah, jadi belah utara Perlis Kedah tu macam dah familiar lah dengan laksa Siam ni. Jadi laksa Siam ni dia unik sikit sebab dia ada campuran macam-macam. Kita rebus lengkuas, serai, bawang putih. Bawang putih ni kena lebih. Sebab kalau masakan Siam, masakan Thai, memang kita pakai bawang putih tu lebih. Jadi semua tu kita rebus, lepas tu kita buat dia punya paste. Lepas tu kita masak macam laksa macam biasalah. Ada santan, ada pakai air asam jawa, lepas tu daun limau purut. Untuk paste tu tadi, mungkin boleh kongsikan sedikit lagi apa sebenarnya antara bahan-bahan yang paling penting yang perlu ada untuk membuat laksa Siam ni? Okey, kalau masakan Thai ni kalau tak pedas, tak Siam lah orang kata kan. Jadi kita pakai cili hijau sebab sebab saya tak nak kuah saya jadi macam merah, sebab tu saya pakai cili hijau, cili api hijau. Lepas tu serai,
lengkuas, bawang putih, bawang merah. Itu saja dengan sedikit belacan. Okey, dia jadi kuning letak serbuk kunyit ke macam mana? Dengan sedikit kunyit hidup sebab kita nak bagi wangi. Kalau pakai kunyit serbuk tu dia bau dia tu tak ada sangatlah. Okey, baik. Okey, seterusnya dalam penyediaan kuah laksa ni lagi apa? Okey, lepas kita dah buat paste kita dah blend semua, kita rebus balik paste tu macam kita rebus dengan air biasa. Lepas tu dah masak agak-agak dah mendidih, kita masukkan isi ikan. Macam saya pakai ikan pelaling. Sebab pelaling. Sebab sebelah utara ikan pelaling ke ikan kembung tu senang nak dapat. Okey. Saya tak tahulah kalau mungkin laksa Johor tu dia orang senang nak dapat ikan parang. Jadi dia pakai ikan parang lah kan. Macam itulah. Selain daripada ikan ni, mungkin antara alternatif ataupun variasi ikan-ikan lain yang boleh untuk kita nak masak laksa siam ni apa? Okey, ikan ni dia subjektif, ikut kepada kita suka apa. Macam family saya, sebab ni resipi family, macam kami memang pakai ikan kembung ataupun belah sana panggil ikan temenung lah. Ikan temenung, ikan kembung ataupun ikan pelaling lah. Atau sardin dan selayang pun boleh juga. Oh, boleh juga ya? Boleh. Okey, dari segi side-nya pula, apa yang sedap dimakan bersama dengan laksa siam ni? Okey, untuk ulam-ulaman laksa siam ni dia ada kacang panjang, ada daun selasih, timun, bawang, tauge. Lepas tu yang lain-lain tu kalau nak tambah macam kubis pun boleh juga. Itu macam up kepada kita lah. Apa ada dalam fridge tu boleh je letak. Dan dari segi mi dia pula memang bihun ya? Tak, kita bukan pakai bihun. Dia laksa halus. Dia antara saiz dia tu antara laksa biasa dengan bihun. Dia tengah-tengah. Okey, baik. Dan untuk Anith Balkis sendiri sekarang ni walaupun PKP masih lagi beroperasi kan rumah laksa? Ya, masih beroperasi. Beroperasi, insyaAllah. Okey, kalau ada dalam golongan penonton sekarang ni yang nak membuat tempahan, macam mana caranya? Okey, sekarang ni kita sebab home base, jadi semuanya online. Boleh follow kita dekat Instagram. Instagram kita Rumah Laksa ataupun di Facebook kita Rumah Laksa Enterprise. Jadi dekat Facebook dan juga Instagram tu kami ada link lah. Just klik dekat link tu untuk order. Okey, nak order 4 jenis laksa sekali pun boleh. Okey. Boleh. Itu dia tadi perkongsian dari Anith Balkis berkenaan dengan laksa siam. Seterusnya kita nak bersama dengan rakan Anith iaitu Siti Haja yang nak berkongsi dengan kita tentang laksa Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haja, apa khabar? Hai. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih lagi. Boleh. Okey, Haja nak berkongsi dengan kita semua tentang laksa Kedah kan? Boleh. Okey, pertama sekali mungkin boleh ceritakan apa sebenarnya keistimewaan laksa Kedah? Okey, untuk laksa Kedah ni, I rasa dia very healthy sebab saya tak menggunakan any santan. Okey. Dan kepada yang vegetarian pun boleh rasa juga laksa Kedah ni. Yes. Jadi sangat-sangat sihat lah ya? Ya, sangat sihat. Okey, dari segi bahan-bahan yang diperlukan pula, adakah sama macam nak buat laksa utara yang lain? Lebih kurang sama juga macam laksa utara yang lain. Cuma ni apa bezanya between laksa Kedah dan laksa Penang ni sebab selalunya orang akan confuse between laksa Kedah dengan laksa Penang. Betul. So, kan laksa Kedah ni dia tak ada menggunakan apa tu otak udang ataupun apa namanya lain? Petis. Petis udang. Dan juga nenas. Okey. Ya, itu bezanya between laksa Kedah dan laksa Penang dan kuah laksa Kedah ni lebih pekat daripada laksa Penang. Oh, laksa Kedah punya kuah lagi pekat daripada laksa Penang. Ya, betul. Yes. Okey. Lagi apa antara perbezaan ketara antara kedua-dua jenis laksa utara ni? Okey, untuk laksa Kedah ni dia lebih pekat dan rasa dia macam mana? Untuk laksa Penang, dia mungkin lebih masam sedikit daripada laksa Kedah. Laksa Kedah ni you akan rasa macam the fish, rasa ikan tu lebih ketara. Dan juga mi yang digunakan berbeza.
Alamak, Hajar terliur Untuk yang- pula saya. Apanya? Terliur saya tengok apa tu paparan tu tadi. Boleh order nanti. Okey, mungkin nak kongsikan juga di Rumah Laksa ni kan, Ya. tadi cerita ada 4 jenis laksa kan? Ya, betul. Jadi bagaimana caranya kalau ada dalam kalangan penonton yang nak membuat tempahan? Okey, untuk buat tempahan daripada Rumah Laksa, dekat kita orang punya Instagram atau Facebook, you boleh tekan the link dan daripada situ you boleh buat tempahan. You boleh order 4 jenis laksa, laksa Siam, laksa Sarawak, Kedah dengan Johor. Senang macam tu aja ya? Ya, sangat senang. Ada minimum order ke ataupun tak? Tak ada, nak order 1 laksa pun boleh. Go ahead. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Siti Hajar dan juga Anith Balkis dari Rumah Laksa. Kita harap sedikit sebanyak dapatlah memberi orang kata ilham kepada anda semua yang nak mula belajar macam mana nak masak laksa Kedah dan juga laksa Siam. Terima kasih sekali lagi Hajar dan juga Balkis. Baik, seterusnya kami ada lagi satu demo masakan yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tetapi sebelum itu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu paparan ini? Silakan. Macam saya suka 3 jenis laksa. Saya suka laksa Sarawak, laksa Johor dan laksa Pening. Sebab rasa dia yang berbeza. Contohnya macam laksa Johor, mi dan kuah dia berbeza dengan laksa-laksa lain. Macam laksa Sarawak, dia rasa pedas-pedas macam tu, berlemak macam tu. Kalau macam laksa Pening, dia ada rasa yang unik. Saya suka laksa utara sebab kuah dia lebih pekat. Kalau nak pekat lagi, kita tambahlah isi ikan dia lebih. Lepas tu nak pedas, ekstra pedas, kita tambahlah cili. Macam laksa Johor tu dia macam spaghetti sikit. Tapi saya memilih laksa utara. Rasa dia lebih juicy. Kena isi ikan dia saya letak lebih. Lepas tu kalau nak sedap lagi, letaklah ikan seko. Saya yang memang jenis suka dengan laksa. Favorite sangat-sangat laksa tu. So, memang susah nak buat pilihan kat situ. Semua adalah favorite. Yang penting, kuah kena pekat and then kena cukup timun, ada bawang, ada nenas, ada telur. Kalau tak ada semua tu tak komplit lah laksa tu. Saya suka laksa Kedah, laksa Sarawak dan laksa Johor. Laksa Kedah ni unik dia, ada di kalangan kita yang makan dengan bihun goreng. Dan seterusnya laksa Sarawak, kondimen dia pun lain daripada laksa yang lain. Dia ada telur dadah, ada udang dengan sambal belacan. Apa yang pasti setiap orang ada orang kata selera yang berbeza bila kita bercakap tentang laksa ni. Dan sekarang seperti yang nak katakan tadi, ada satu lagi laksa yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kita pergi ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Kita bersama sekarang ni sudah pun terhubung di dalam talian bersama dengan Teh Aina Hazikah Muhammad. Assalamualaikum Teh. Hello. Waalaikumsalam. Ya. Memang orang Kelantan ke? Dok orang Terengganu. Orang Terengganu. Okey. Baik, mungkin Teh nak kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya keistimewaan laksam dari Kelantan ni. Kalau kita lihat pertamanya dari segi warna kuahnya tu pun dah lain dah dengan laksa-laksa yang lain. Betul. Okey, untuk laksam dari Terengganu ni, dia punya keistimewaan dia sangat mudah disediakan dan sedaplah. Dia punya tekstur apa semua tu memang mudah untuk dibuat apa semua. Okey. Nana, boleh saya sampuk Yana? Dan boleh, saya bilang Sugi. laksam. Terkejut saya Sugi. Tiba-tiba ada Sugi. Ya, laksam. Saya nak tahu apa sebenarnya laksam ni. Sebab selalu saya dengar laksam. Tapi nak tahu perbezaan laksam dengan laksa ni sebenarnya. Apa beza dia? Okey, macam yang kita tahu, laksa ni dia ada pelbagai jenis. Ada laksa Penang, ada laksa Sarawak, apa semua. Macam kita punya laksam ni, dari segi kuah pun memang berbeza. Kita guna kuah ikan. Dan tekstur laksam itu sendiri berbeza dengan laksa-laksa yang lain. Sugi pernah rasa kita akan gulungkan lah. Ya? Sugi pernah rasa beza macam mana? Saya tak pernah rasa yang laksam. Banyak nak kena hantar ke Sugi ni. Ya, betul lah. Tapi kalau buat versi vegetarian sahaja. Boleh. Mungkin nak tahu juga apa beza dia bila kita cakap laksam ni, bila nak masak kuah dia, mungkin cara masakan ke bahan-bahan dia ke macam mana tu?
Okey, faham. Okey, untuk laksam ni kita kena buat dengan cara kukus. Bancuhan tepung dan air tu kita akan letak di dalam periuk kukusan dan tunggu sehingga masak dan kita gulungkan. Tekstur dia lebih kurang dengan kuih tiaw, tapi dia lebih tebal. Dia lebih tebal. Dari segi kuah pula, sebaiknya guna santan segar dan ikan yang segar untuk dapatkan rasa yang lebih berkualiti lah. Okey, faham. Faham. Untuk dia punya tu. Ya. Dan sebenarnya kan Sugi, laksam ni sedap tau. Nanti Sugi kena rasa. Kita cari yang vegetarian betul-betul untuk Sugi. Tapi saya selalu juga tengoklah orang makan laksam kan. Macam yang dikatakan tadi, dia macam kuih tiaw kan. Dia tak biasa, tak macam orang kata mi laksa yang digunakan itu kan. Tapi adakah laksam ini ada beza ke macam mana? Kalau dekat utara lain rasanya, kalau dekat selatan, negeri-negeri selatan lain bezanya ke? Memang utara je biasa makan laksam? Okey, laksam ni dikenali di negeri pantai timur seperti Kelantan dengan Terengganu. Dia dikira sebagai makanan istimewa untuk negeri-negeri tersebutlah. Betul. Dan kalau saya tanya Kak Uyaina pun rasa dia tahu Kelantan kan. Betul. Saya sebenarnya kalau pernah syuting Nona dulu di Kelantan, memang pergi cari laksam di sana sebab rasa dia memang autentik dan original laksam dari Kelantan. Okey, Teh, mungkin Teh boleh kongsikan juga sebenarnya kan apa dia punya ulam-ulaman ataupun gunya kalau kita nak makan laksam? Okey, gu dia nak lagi rasa yang macam orang kata macam lagi lah. Sedap betul kan? Lah macam tu kan. Dia sebaiknya kita guna daun-daun tradisional seperti bunga kantan, daun pegaga, tenggek burung, pucuk puntat, apa semua tu supaya yang daun-daun ni dia akan menarik lebih bau dia dengan rasa tu. Dia akan rasa lagi wangi lah bila kita makan dengan kuah ikan dengan laksam tu. Okey. Ya. Tadi saya nak sebut pantai timur tapi tersebut utara. Marah orang utara. Tak apa, biasa. Kita semua tahu Sugi tersilap sebut. Tapi sebenarnya kan Sugi, kita nak tahu juga Teh sekarang ni berada di Negeri Sembilan, betul? Betul, ya betul. Jadi kalau ada dalam kalangan penonton yang nak membuat tempahan, adakah hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berada di Negeri Sembilan sahaja? Tak, kita ada buat penghantaran ke Kuala Lumpur, Putrajaya melalui delivery. Dan untuk sekitar Negeri Sembilan boleh order melalui Instagram ke apa untuk kita hantarlah. Baik. Okey, baik. Dan ada minimum order ke bagaimana kalau mereka di Kuala Lumpur nak membuat pesanan? Tak ada, tetapi kalau untuk jimatkan kos penghantaran tu kita nasihatkan sebaiknya kita buat banyak order lah. Orderlah banyak sikit. Nanti kos penghantaran pula lagi mahal daripada harga makanan tu sendiri. Betul. Okey Teh, akhir sekali Teh, mungkin boleh kongsikan social media kalau ada dalam kalangan penonton kita yang nak merasa laksam dari Teh ni. Okey, boleh untuk social media kita boleh kunjungi ke cafe_embun, KAFE_EMBUN. Kita ada buka kedai juga tapi buat masa ni kita tutup sementara dan kita buat di rumah sajalah untuk online je. Okey, baik. Terima kasih Teh atas perkongsian. Selamat maju jaya. Nanti saya nak orderlah laksam dari Teh ni. Boleh. Terima kasih. Okey, baik. Sugi, saya kira itu antara laksa-laksa yang terdapat di Malaysia khususnya. Dan walaupun topik kita pada hari ini adalah perang laksa, sebenarnya saya lihat laksa ni walaupun tak kisahlah berasal dari negeri yang mana, Sarawak ke, Johor ke, Kedah mahupun Siam, ia sebenarnya menyatukan kita semua. Sebab rakyat Malaysia ni seronok kalau dapat makan. Betul tak Sugi? Betul tu Yana, dan perang tu sekadar orang kata hiburan sahaja. Kita tak payahlah berperang, laksa mana yang lebih bagus, laksa siapa yang menjadi pemenangnya. Setiap satu ada keistimewaannya. Betul, dan saya pula sebenarnya orang Kuala Kangsar. Jadi Sugi kena rasa laksa Kuala juga. Jadi itu bermakna Yana perlu masak untuk saya. Okey, challenge accepted. Baik Sugi, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan pergi mana-mana.
Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen tajaan sekarang ini sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Yana? Sihat, Alhamdulillah. Dato' sihat? Alhamdulillah. Baik, Dato'. Silakan. Apa yang nak dikongsikan bersama dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Terima kasih, Yana dan Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, hari ini adalah hari pertama ya kita lockdown 3.0 ya. Bagi anda yang sedang tonton Wanita Hari Ini, jangan lupa ya. Kalau boleh dengar celoteh saya ni sepanjang 6 minit siaran ya. Sebab apa, hari sesuatu yang sangat istimewa ya. Saya nak bercakap ya menyentuh mengenai perihal wanita ya. Saya faham bila bercakap mengenai hormon ya, ramai wanita akan mula risau ya. Sebab apa? Salah satu ya tanda hormon tidak seimbang adalah seperti kenaikan berat badan ya. Bentuk fizikal tidak seimbang, rasa lemah tenaga ya, lemah badan. Kemudiannya ia juga ya nampak lebih tua daripada usia sebenar ya. Ini adalah petanda-petanda ya hormon yang tidak seimbang ya. Tak kurang juga ya bila bercakap mengenai wanita ya, ramai wanita yang risau ya ada masalah dalaman ya seperti aset yang tidak menawan ya, masalah menopause di awal usia ya, yang mana kita perhatikan ramai wanita sekarang ni mereka menghampiri proses pramonopause ataupun menopause di awal usia ya. Dan seterusnya ya, ramai juga yang risau soal nampak penuaan ya, masalah keputihan, senggugut, kitaran haid tidak teratur, dan juga ya bagi anda yang hormon tidak seimbang juga kadang-kadang ya ada masalah untuk susah untuk hamil ya, menimbang cahaya mata ya. Dan saya faham perkara-perkara ini adalah dilema wanita ya, yang mana setiap wanita ya pastinya akan melalui beberapa fasa ya, seperti gadis, kemudiannya dah berkahwin, jadi ibu ya, kemudiannya jadi nenek dan sebagainya ya. Saya kira ya fasa-fasa ini mematangkan setiap wanita ya, yang mana ya kalau kita perhatikan amalan nenek moyang kita dahulu ya, mereka mengamalkan jamu-jamu seperti Kacik Fatimah, manjakani, akar serapat ya, yang mana herba-herba ini terbukti ya mempunyai kajian secara terperinci yang mana ianya baik untuk dalaman wanita. Walau bagaimanapun Yana, kita perhatikan ya, anak dara, gadis, wanita masa kini ya, mereka susah nak amalkan jamu ya, sebab apa, rasa pahit dan sebagainya. Tetapi anda tak perlu risau ya, sebab apa, di Asia telah lama kita dah pasarkan Ladies Collagen ya, jus jamu moden ni, yang mana saya kira dah lebih 10 tahun di pasaran dia, menjadi pilihan ramai wanita, pilihan utama wanita kat luar sana ya, ada macam-macam masalah dalaman ya, Yana. Bila mereka amalkan secara teratur ya, mereka dapat melihat, merasai keberkesanan dan juga perbezaan ya. Seawal pengambilan ya, botol pertama dah dapat rasa. Kalau mereka yang tak biasa amalkan jamu, bila mereka amalkan ya, seawal kali pertama ya, mereka rasa badan lebih bertenaga, lebih cergas, dan paling penting ya, rasanya sangat sedap. Tak ada rasa herba, tak ada rasa kelat yang mudah untuk anda amalkan ya. Saya kira pengambilan 1 hingga 2 sudu setiap pagi ya ketika perut kosong sangat-sangat membantu ya anda wanita yang kata orang tu ada masalah ya. Tambah-tambah lagi ya, saya faham bila dah berusia, dah berkahwin, dah beranak pinak ya, kelonggaran, bentuk badan tak menawan ya, fizikal tak menawan ya, petanda hormon tidak seimbang. Saya kira ya, dengan mengamalkan jamu-jamu ni sangat baik ya, dapat membantu meningkatkan kesihatan dan juga kecantikan dalaman dan luaran wanita ya. Baik. Saya faham bercakap mengenai wanita yang saya katakan tadi, yang mana dah beranak pinak, ada masalah hubungan yang hamba ya. Saya kira ramai di antara kita yang inginkan kata orang tu mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru ya, persis anak dara dan sebagainya. Saya kira ya, pengamalan herba-herba seperti Kacik Fatimah, manjakani dan juga akar serapat ini sangat-sangat membantu ya untuk dalaman wanita. Dan seterusnya Yana, dalam Ladies Collagen ini juga ya ada ramuan lain seperti asam jawa, madu, habatus sauda ya. Saya kira sangat-sangat baik ya, dapat membantu meningkatkan prestasi wanita. Dan harga Ladies Collagen ini hanyalah serendah RM35 sahaja ya di toko-toko jamu. Dan sekarang ni anda boleh buat belian secara online ataupun di atas talian ya, di jombai.my. Dan seterusnya Yana, saya turut bawakan ni dia Segar Wangi Wash ya, yang mana ini adalah pembersih keintiman wanita, yang mana pembersih ni sangat-sangat laris ya di kalangan wanita. Saya faham bercakap mengenai pembersih keintiman ni ramai maklum balas pengguna ya, yang mana sebelumnya ada masalah seperti discharge ataupun kotoran, keputihan yang melampau ya. Bila mereka gunakan Segar Wangi Wash ni, bukan saja dapat membantu membersih, mengurangkan, malah ya dalam masa sama juga dapat membantu mengekalkan pH, rasa lebih nyaman, lebih selesa ya, melembabkan, dan paling penting ianya tidak mengeringkan ya pada bahagian keintiman. Dan harga Segar Wangi Wash ni hanyalah RM22 saja. Rasa sangat sejuk, sangat nyaman ya, yang mana ya anda tak perlu guna banyak-banyak, sikit dah cukup. Sebab apa, sangat pekat, buih dia cukup ya, saya kira ya formulasi terbaik ya. Ada herba-herba seperti sirih ya, mana kita ketahui kajian secara klinikal ya, penggunaan sirih dan juga daun pudina ni bertindak sebagai antiseptik semula jadi yang dapat membantu membersih secara mendalam
mengekalkan pH pada bahagian keistimewaan wanita. Jadi jangan lupa ya, dapatkan segar wangi wash ni harga RM22 sahaja, Yana. Dan seterusnya ya, yang ketiga, untuk wanita yang kata orang tu inginkan aset yang lebih menawan, jangan lupa anda juga boleh mengamalkan herba seperti Puraria Mellifera, Yana, yang mana herba Puraria Mellifera ni sangat subur di utara negara Thailand. Pengambilannya dapat membantu merangsang penghasilan hormon estrogen dan juga phytoestrogen untuk kecantikan aset wanita seperti payudara dan juga pinggul. Kemudian dapat membantu mengembalikan keremajaan kulit, kuku dan juga rambut. Jadi hari ini saya bawakan Payumax ni, Yana, jarang-jarang saya bawa di wanita hari ini. Yang ini sangat-sangat bagus untuk aset wanita bagi anda yang inginkan kecantikan dalaman. Harga Payumax ni hanyalah serendah RM38 sahaja, Yana. Jadi anda boleh dapatkan Payumax ni yang mana menggabungkan herba-herba terbaik untuk hormon dalaman wanita, iaitu kita gunakan Puraria Mellifera dan juga Puraria lobata, formulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, Yana. Sangat-sangat bagus yang mana Payumax ni jarang-jarang saya iklankan sebab apa ianya sangat cepat laris di toko-toko jamu dan juga anda boleh buat belian secara online atas talian juga sangat laris, Yana. Baik. Yang mana dengan pembelian Payumax ni anda akan mendapat shaker secara percuma. Cara pengambilan yang mudah, hanya satu scoop isikan ke dalam shaker 150 ml air, stick dan sedia untuk diminum. Dan yang terakhir, Yana, saya bawakan ni dia krim khusus untuk payudara anda dan juga pinggul, iaitu Perfect Push-Up Cream. Yang mana krim ni adalah dapat membantu bagi anda yang inginkan kata orang tu saiz yang lebih menawan, kulit yang lebih anjal, payudara yang lebih cantik. Jangan lupa dapatkan Perfect Push-Up Cream. Harganya RM35 sahaja, Yana. Secara ringkasnya hari ini produk khusus untuk wanita. Jangan lupa untuk keseluruhan kecantikan dalaman wanita, dapatkan Ladies Collagen. Jus jamu moden harga RM35. Pembersih keistimewaan harga RM22. Payumax harga RM38. Yang mana kaya dengan Puraria Mellifera dan lobata dan juga Perfect Push-Up Cream RM35. Bagi anda yang nak buat belian secara online, dapatkan di jombai.my untuk diskaun istimewa. Shopee dan juga Lazada. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Ulang balik, 1-800-88-3990. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Big Asia baru beli sebab apa Big Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Produk Big Asia juga telah mendapat penganugerahan sebagai Super Brand selama 3 tahun berturut-turut dan Super Health Brand selama 6 tahun berturut-turut. Satu pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan. Terima kasih, Yana. Terima kasih banyak-banyak, Datuk Azil, di atas perkongsian sebentar tadi. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang dah setia dengan kami selama 1 jam ni, Sugi. Okey, diharapkan sedikit sebanyak ia dapatlah memberi ilham kepada kita semua. Mungkin lepas ni Sugita pula yang nak cuba masak laksa pelbagai jenis ni? Mungkinlah, Yana, sebab dah lama saya pun tak masak, jadi mungkin ini boleh memberikan sedikit inspirasi buat saya dan juga penonton-penonton di rumah. Dan Yana, mungkin di sinilah kita dah sampai di penghujung siaran. Mungkin sekali lagi boleh kita ingatkan mereka di rumah, walaupun kes dah semakin menurun, tetapi janganlah kita terlalu selesa dengan angka baru ini. Kita masih lagi harus orang kata bersama-sama berjuang untuk menurunkan bilangan kes ni. Sebab kita semua nak tengok angka kosong. Bilangan kes baru yang dilaporkan harusnya kosong dan supaya kita semua boleh melakukan aktiviti harian kita seperti biasa. Betul. Dan tidak mustahil sebenarnya untuk negara kita mengikut jejak langkah negara New Zealand yang mana mereka di sana memang sifar kes, tidak ada langsung kes COVID tempatan, yang ada pun cuma di border, mereka yang terbang dari luar dan berada di border New Zealand. Dan saya kira ini adalah salah satu langkah yang seharusnya kita ikut. Bukan sahaja dari pihak kerajaan tetapi rakyat kita bersama-sama membantu dan menggalas tanggungjawab ini sebaik mungkin. Okey, Sugi, esok saya dan Fahrin akan kembali membincangkan tentang topik jana pendapatan ketika PKP. Kerana saya kira mesti ramai dalam kalangan kita yang terkesan dan mungkin hilang sumber pendapatan mereka. Ya, betul tu, Yana. Saya kira ramai juga yang telah membuat inisiatif sendiri untuk mencari pendapatan di rumah. Jadi esok kupasannya anda di rumah bolehlah berkongsi pengalaman anda sendiri. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay safe, stay home. Enggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
melawati aliran masa kini dia menyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.